أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjadikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya pada malam ini. Allah izin pertemuan kita dah masuk 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bersamaan hari ini 10 Oktober 2023, insyaAllah. Kita sambung yang telah lalu ya, dalam bab Aqabatul Awa'ik, bab zuhud ya, yang telah lalu bab zuhud, iaitu kita nak kenal itu zuhud ya, dalam kitab Rumi muka surat 65 ya, dalam kitab Jawi ini surat 164 bab zuhud. Sebab-sebab zuhud itu maka wajib ya, maka wajib, tak boleh tidak, maka wajib bagi orang yang menuntut ibadah, orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah, iaitu ada sifat zuhud pada dunia dan bertadarut daripadanya. Maka jikalau anda bertanya apa makna zuhud pada dunia dan apakah pula kebenarannya, zuhud, ketahuilah olehmu ulama. Al-Imam Ghazali mengatakan bahawa zuhud itu menurut ulama kami Al-Imam Ghazali rahimahullah dan diikuti dengan Hasan Al-Basri ya, iaitu waliullah ya, rahimahullah taala, ada dua kalau mengikut dia. Pertama, dia bukan zuhud yang mampu dikerjakan oleh seorang hamba Allah taala, ini zuhud. Yang kedua, zuhud yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang hamba dengan spontan. Apa dia jenis zuhud yang mampu itu? Zuhud yang mampu itu ada 3 kategori yang mampu dikerjakan, iaitu meninggalkan mencari hal dunia semata, belum ada dalam miliknya ya, asyik sibuk aja kerja, siang malam kerja, siang malam kerja, asyik nak cari duit dia ya, ni zuhud. Meninggalkan mencari hal-hal dunia semata, ini asyik dunia je, sikit-sikit nak duit, tak habis-habis dengan duit. Untuk sebab kita di dalam kehidupan kita, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ya, Allahumma aslih lana dinina allazi wasmatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhirata allati ilaiha ma'adina ya. Rasulullah mengatakan kehidupan dunia ini panah sementara, nak kita cari di kehidupan akhirat. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, maka carilah kebaikan sebaik-baiknya, perkara yang baik semasa hidup di dunia. Fastabiqul khairat, Allah mengatakan fastabiqul khairat, carilah kebaikan supaya kita nak rehat bila kita mati, tidak masalah dunia lagi. Wa ja'alil mauta rahatan, kita nak mati itu rehat tuan-tuan. Kenapa orang beramal ibadah kuat semasa hidup kat dunia, mengimpakkan duit rezeki yang ada, keluarkan zakat ya, dan melakukan ibadah, sanggup berkorban, keluarkan duit
Sekarang harga untuk umrah pun tak kurang 8,000, 10,000. Tu 12 hari je, bukan lebih. Tak. Kenapa? Kerana nak cari waja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Bila mati nanti rehat, tak dipersoalkan. Jadi duit banyak simpan, impak pun tidak, semua tidak. Ya tak? Inilah. Maknanya zuhud ini, kita perlu berlumpur mencari ukhrawi. Jadi zuhud yang pertama. Ulama ini mengatakan, yang kedua, membahagikan harta dunia yang terkumpul itu dalam miliknya itu kepada orang yang berhak. Ni duit banyak, agislah sedikit. Ya tak? Agis sedikit. Duit banyak. Bagaimana? Nak meramaikan surau, contohlah, iklankan. Bukan jangan tunjuk nama pula, iklankan. Pada minggu kedua hari malam Selasa adakan kambing golek. Ramai orang datang. Iklan. Zuhud juga ni. Nah, duit banyak buat apa? Iklankan. Ni. Ya, pada minggu kedua hari Selasa akan minggu depan akan adakan kambing golek. Diharap semua yang datang dengan kuliah dulu, lepas isyak makan kambing golek. Datang ramai. Tak? Dengan syarat mengikuti dulu kuliah. Dia tu. Niat bagus. Nawaitu lillahi ta'ala. Apa dia? Untuk meramaikan, menyantuni orang ramai datang. Ni. Baik. Sebab di mana pun, di mana pun, kalau kita lihat, kalau ada benda yang hiburan untuk dunia, kalah ni, akhirat ni kalah. Tak percaya, kita pantau di surau, pantau di masjid, pantau di pasar malam. Saya rasa orang Islam ramai di pasar malam. Kerana al-hubbud dunia, nak cari makanan sibuk tak habis-habis. Ini dah nak ngelakkan ni, macam mana jadi zuhud. Zuhud ni maknanya mengurangi hal-hal dunia. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita macam mana, adakah sukses diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Ini ulama mengatakan dalam bab Tasawuf bin Hajul Abidin. Yang ketiga, ulama mengatakan meninggalkan berkehendak kepada dunia. Ini tinggilah, martabat yang tinggi ni yang ketiga. Meninggalkan berkehendak kepada hal-hal dunia dan meninggalkan berikhtiar untuk mendapatkan habuan-habuan dunia. Ini yang paling tinggi lah. Ini yang diamalkan oleh Hasan Al-Basri, waliullah. Dia orang kaya, tetapi sebahagian daripada hartanya diimpakkan kepada orang yang berhak. Mana-mana yang berhak, ke masjid, ke surau, ke tahfiz. Dia hanya pakai baju yang bertampal-tampal asal bersih. Ini Hasan Al-Basri, waliullah. Ini berlaku di zaman tabi'in. Jadi inilah pengalaman-pengalaman yang perlu. Sebab dia mengatakan berikhtiar untuk mendapatkan habuan dunia, tetapi dunia ni panah, sementara je. Mana ada orang yang berhidup kat dunia, macam mana pun, kereta besar, rumah besar, segalanya akan tinggal. Yang nak kita bawa iaitu amal ibadah kita, amal jariah kita. Dan kalau kita nak mendidik anak-anak nasab keturunan kita. Sebab kehidupan orang berumah tangga ni ada 3 kategori. Ada satu kategori ramai anaknya. Ramai anaknya. Setahun dua. 2 setahun dah ada. Baru 2 tahun dah 4 orang anak. Ini rezeki anak nasab.
Ya. Tapi beratlah tugasnya. Ya, untuk mendidik bagaimana nak menjadi orang yang bertakwa, imamah yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Nah, nak dapatkan keturunan yang sejuk mata memandang bukan senang. Susah tuan-tuan. Ya, qurrata a'yun tu dia berpunca dia daripada pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, pemimpin yang bertakwa. Sebab ini menjadi bebanan kita. Allah bagi. Ada orang berkahwin, kadang-kadang habis-habis seorang je dapat, 2 orang dapat. Itu rezeki juga. Ya tak? Kahwin juga, cara jalan sama juga. Ya tak? Kalau orang tak berkahwin, itulah lain cerita. Dia tak kahwin memang. Ada. Tak ada ikhtiar dia nak kahwin. Ini dah kahwin. Ada orang kahwin, berubat sana, berubat sini. Puas, habis dah duit untuk tu. Tak, Allah tak bagi juga. Tak ada juga zuriat tak. Jadi macam mana? Sebab itulah semuanya adalah hikmah Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ada yang dapat. Tapi kalau kita dapat zuriat, bagaimana pendidikan kita, tarbiyah kita kepada nasab keturunan kita? Kan dia khawatiri menyebabkan kita masuk neraka daripada nasab kita yang kita tidak didik. Generasi yang akan menggantikan kita itu dipersoal juga oleh Allah Ta'ala. Kalau dia kahwin berumah tangga, macam mana dia nak didik isteri dia, macam mana? Nah, bukan senang. Itu sebabnya kehidupan kita ni bermacam-macam. Nah, ada yang senang. Sebab itu kita, bila kita meninggal dunia, 3 perkara je yang boleh kita tak bawa. Pertama, amal ibadah kita, ikhlas kita dalam ibadah. Yang kedua, amal jariah kita, yang kita keluarkan daripada rezeki yang Allah tumpangkan kepada kita, kita impakkan kepada orang-orang yang berhak, tempat-tempat yang tertentu. Yang ketiga, anak yang soleh, anak yang kita tarbiyah, anak yang kita didik, yang menjadi qurrata a'yun, sejuk mata memandang, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itu. Dan ada pun zuhud yang tidak mampu dikerjakan oleh hamba Allah Ta'ala dengan spontan, ialah perasaan dingin, yakni tidak terhadap sesuatu daripada dunia dalam hati orang zahid. Dia ini lagi sukar lah. Ya, lagi sukar. Ulama tasawuf dengan itu, fahamlah kita bahawa zuhud itu ada merupakan perasaan dan kerja hati, bukannya pada kekayaan, dan bukannya disebabkan kemiskinan seseorang. Dikatakan begitu kerana ada sesuatu yang berharta tetapi ianya pemurah, tidak tamak luba. Ada harta banyak. Ya, itu sebabnya saya melihat ada seseorang itu, dia sanggup mengeluarkan sedikit hartanya kerana untuk perkara kebajikan. Contohlah, dia buka solah madrasah tahfiz. Dia bukan tahfiz, tapi membuka madrasah tahfiz. Maka menyantuni guru-guru mengajar supaya menghasilkan tahfiz yang bagus. Dia bagi gaji guru tu. Dia bagi sumbangan. Guru yang membagi sumbangan, dia pun bagi sumbangan kepada guru tersebut. Dia mengeluarkan modal yang banyak untuk mengadakan madrasah. Modal dia. Ini ada hamba Allah yang buat macam ini. Dan dia tidak minta pun dari mana-mana. Ya, permohonan untuk derma-derma, tak ada langsung. Tak ada langsung. Ini yang saya tahu. Ya. Dulunya hasil dia begitu juga, tetapi rahmat Allah tu kurang.
Ya, tetapi dia buat ada madrasah tahfiz, kemudian menyantuni guru-guru. Ya, guru-guru pun mengajar tu dengan ikhlas, ada guru ya sebanyak-banyaknya diberi sanggup mengambil daripada guru luar. Untuk ada pelajar yang sanggup membayar, ada pelajar yang tak sanggup membayar. Yang sanggup membayar ditentukan, yang tak sanggup membayar disantuni. Boleh berapa kau bayar. Maka tetap pagi nak sarapan, budak mana tahu tak? Bapak tak bagi duit, mak tak bagi duit, mana dia tahu? Dia tahu ada sarapan makan. Tak ada sarapan dia sedih. Itulah. Budak, anak kita macam tu juga. Tapi dengan izin Allah SWT, dengan sifat yang ikhlas dia, Allah bagi berbuah-buah. Betul. Rezeki yang murah. Ya, kalau dulu dapat satu madrasah dibuat, ya, dia boleh beli satu madrasah itu walaupun rumah teres, tetapi harga rumah sekarang lebih kurang 1.3 juta dia sanggup beli untuk pelajar. Dan tu ada rezeki lagi 1.2 juta dibeli lagi. Jadi 2 madrasah dibuat dan disantuni. Sampai sekarang alhamdulillah dibuka daripada tahun 2013 sampai hari ini. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar tapi tidak dihebahkan sangat. Pelajar-pelajar setakat syahadah, ambil stamp dan masuk. Ada yang masuk Darul Quran, ada yang pergi Jordan, ada yang pergi Mesir. Tapi tidak dihebahkan sangat. Siapa nak belajar, belajar. Inilah menyantuni hamba Allah. Tapi Allah bagi rezeki. Setiap rezeki yang kita keluarkan, Allah akan balas lebih banyak daripada itu. Hanya tak nampak, tapi murah rezeki. Ya, inilah kita nak. Sebab itulah para ulama, para sahabat dulu sanggup berjuang. Ya, sanggup berjuang. Ini berpandu kepada hati, niat masing-masing. Dalam hadis 40, innamal a'malu binniyat, terpulang kepada hati, niat seseorang. Kalau dia kerana Allah, maka Allah akan impakkan kepada dia balasan. Ini berlaku, ya. Sebagaimana dalam peperangan zaman dulu memperjuangkan agama Islam melalui peperangan. Perbezaan di antara peperangan Badar dengan peperangan Uhud. Dalam peperangan Badar, tentera Islam hanya 313 orang, tentera kafir 1000 orang. Ya, tetapi kena keikhlasan, tulen kepada Allah Ta'ala. Maka baginda mengajak kita munajat kepada Allah Ta'ala, memohon bantuan. Maka kemenangan kepada tentera Islam. Habis tentera kafir lentang pukang, dan ditawan. Termasuk Abu Sufyan pun ditawan ketika itu, dan lain-lain lagi. Dalam peperangan Uhud, keadaan Islam senang, duduk di atas Jabal Uhud dengan anak panah. Tapi mereka tidak ikhlas dalam peperangan tersebut. Itu satu bukti berlaku di Madinah. Ya, bila tentera kafir meletakkan harta sedikit, ya, tidak seimbal pun sebagai siasat politik dalam peperangan, mereka sanggup menentang. Mereka sanggup tidak mendengar, ya, arahan Rasulullah SAW. Ditinggalkan tempat yang begitu selesa untuk menghadapi tentera orang kafir. Lalu diberikan oleh orang kafir itu cubaan dengan harta sedikit, wanita yang cantik, sanggup tinggalkan kerana nak mengejar harta. Ini keikhlasan. Akhirnya dalam peperangan Uhud, Islam gagal. Islam gagal, termasuk Sayyidina Hamzah terbunuh. Rasulullah terpaksa diperintah, diarah oleh Sayyidina Hamzah, kau keluar dari sini. Itu pun Rasulullah, ya, terluka, terkena anak panah. Sebab itu ada dalam firman Allah, wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Sesungguhnya penentuan ajal itu semuanya adalah penentuan Allah. Kalau dia sampai ajal, sesaat pun tidak akan terlepas, sesaat pun tidak kurang dan tidak terlebih. Ini bukan. Sehingga kan di antara sahabat-sahabat risau akan kedudukan Rasulullah SAW. Dan sebab ini jelas. Apa dikatakan pula? Kerana mereka tamak. Tamak dengan harta yang ditinggalkan itu. Tidak mendengar nasihat langsung.
malah ia berzuhud terhadap dunia. Ya tak? Dia berzuhud terhadap dunia. Patut zuhud tu tinggalkan dunia. Ini zuhud pada dunia, suka, gemar pada dunia. Dan ada pula orang yang miskin, papa kedana, tetapi ia kasihkan dunia dan tamak haluba terhadap dunia. Ada perbezaan. Tidak semestinya orang kaya itu tamak. Tidak semestinya orang kaya itu cukup apa yang ada. Tak. Itu terpulang pada jiwa, hati. Ini ulama mengatakan. Oleh itu, ulama mengatakan laisa zahidu man la indah, wa innamaz zahidu man lam yusghilil mal qalbahu wa in utiya misla ma utiya marun. Artinya, bukanlah orang yang zuhud itu merupakan orang yang tiada harta di sisinya. Tak. Kadang-kadang orang kaya dia pemurah, datang kita pergi ke rumah-rumah orang miskin, dia diempakkan. Pergi ke surau, dia nak pergi ke surau, betul, dia letak dia. Kalau kita letak RM1, dia letak RM1,000. Bagi dia RM1,000 dia. Tapi orang zuhud dia tak kira. Kalau kita contohlah, bukan semestinya. Jadi zuhud terpulang kepada hati. Ada orang zuhud bakhil dalam melakukan ibadah, hubbud dunia. Ada yang zuhud miskin. Itulah sebab ini kita kena faham perbezaannya. Ialah orang yang yang mendapat hartanya tidak dapat memasghulkan hatinya. Meskipun ia dikurniakan harta yang banyak seperti yang dikurniakan kepada Qarun. Qarun ini adalah pengembala kambing yang miskin. Setiap hari Qarun itu dibawa di belakang baginda Nabi Musa alaihissalam berjamaah. Satu ketika Qarun ini meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya jadi kaya. Ini. Lalu Nabi Musa, jangan. Kalau nanti kamu jadi kaya, kamu masghul, sibuk. Al-masghulid dunya, sibuk dengan dunia. Kamu tak ada lagi masa untuk berjamaah. Tidak ya Rasulullah, saya akan berjamaah juga. Tolonglah doakan, kata Qarun. Lalu Nabi Musa 3 kali dia minta didoakan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kambingnya bangkit. Kalau dulu lahir ibu kambing seekor aja, sekali lahir 5 ekor. Allah Rabbi, seekor ibu kambing 5 ekor anak. Cuba bayangkan. Kalau 5 ekor dah berapa dah? Kali ni. Alah. 5. Aduh. Pening kepala. Jadi sibuk. Akhirnya tidak datang berjemaah waktu. Zuhur tak ada, asar tak ada. Lalu bertanya sahabat yang lain, mana Qarun ni? Sibuk ya Rasulullah dengan kambing dia. Kambing dah banyak. Lama-lama solat jemaat pun tak pergi. Mas'ul. Sibuk dengan kambing. Inilah sibuk dengan harta. Ini takut yang berlaku. Kemudian baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa zuhdu bitahrimil halal wala biidha'atil mal, innamaz zuhdu an takunu bima fi yadillah aw saqa mimma fi yadai. Apa dia? Bukankah zuhud itu dengan mengharamkan yang halal, dan bukan juga dengan menghabiskan harta. Sesungguhnya zuhud itu ialah kamu lebih berkafiatan, berkeyakinannya
dengan apa yang ada dalam tangan Allah Ta'ala daripada apa yang ada dalam tangan kamu. Oh, dia yakin. Kadang-kadang hari Jumaat pun orang sibuk dengan dunia, betul. Sedangkan dalam ayat surah Al-Jumaat itu mengatakan, ya, rezeki itu yang baik adalah daripada Allah Ta'ala. Kata, wa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai daripada menaikkan solat, bertempiaralah di muka bumi Allah dengan kerjaya kamu masing-masing. Tak sama kerjaya kita. Ada yang jadi imam, ada yang jadi Bilal, ada yang jadi businessman, ada yang jadi macam-macam lah jadi. Rezeki tak sama. Tak sama rezeki. Fazkurullah, ingat pada Allah. La'alakum tuflihun, itu bagi orang berjaya. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, itu jadi orang yang ingat pada Allah, bersyukur pada Allah. Ya, wa iza au tijaratan au lahwan faddu ilaiha wa taraku kaqaima kul ma indallah an taqulu malat. Sesisi mereka itu, ya, rezeki itu diberi pada Allah kebaikan. Ni rezeki semuanya daripada Allah. Kadang-kadang ni Jumaat pun itu sesuai, ya. Bila Tuan Bilal mengatakan, wa iza qudiyatis salatu fantashiru wabtaghu min fadlillah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apa kamu mendengar seruan azan, tinggallah kamu daripada berjual beli. Ini tidak sibuk dengan jual beli lagi. Padahal kita kena tinggalkan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tengoklah, ya, kita nak pergi masjid, tengok dah penuh dah. Tinggalkan, dagang tu ditinggal aja, tak ada siapa jaga. Yang jaga Allah. Yakin ni orang-orang. Kita ni takut, ya. Sebab yang bagi rezeki kita ni Allah. Kita lahir dulu tak ada. Mana ada yang lahir pakai baju? Tak ada, kosong aja. Yang ada di bawah tali perut dengan uri je, 2 saja. Tapi macam mana kita hari dah pakai lawa, dah ada kereta, ada semua. Itu rezeki daripada Allah, bukan kita. Asbab je kita ikhtiar, tapi Allah yang bagi rezeki. Sebab itu Allah kata, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat kamu pada kami ingat kamu. Bersyukur nikmat kami, jangan sombong di muka bumi kami. Inilah. Supaya kita jadi kuat dalam zuhud kita, pegangan kita dalam mengikatkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadilah pentingnya kita. Sesungguhnya zuhud itu ialah kamu lebih berkeyakinan dengan apa yang ada dalam tangan Allah, rezeki yang diberi oleh Allah, apa yang ada dalam tangan kamu daripada apa yang ada pada tangan kamu. Dengan itu, mengertilah kita bahawa yang menentukan seseorang itu zuhud ialah perasaan, keinginan hatinya terhadap dunia yang fana ini, tetapi bukan kepada pemilikan dan penguasaan terhadap dunia. Jadi kita ni bukanlah nak tinggal dunia sampai kita, ya, ini pernah berlaku. Kerana zuhud dia, semangat zuhud, TV pun tak ada, kursi meja tak ada, sampai pening kepala. Ya, orang datang nak duduk kat mana tak? Sampai macam itu zuhud. Islam tak suruh gitu. Umur asatuha lah. Boleh kita menyediakan untuk menyantuni ahli keluarga. Ya, jangan sampai pula semua nak dijual, semua nak dibuang, semua nak. Islam tak suruh itu. Tapi jangan berlebihan.
Kalau kita mengikutkan kehendak hati untuk dunia, sedangkan dunia ini fana, sementara. Tetapi bukannya kepada memilikinya penguasaan terhadap dunia belaka. Atas pengertian itulah maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani telah berkata, ad-dunya biyadi yajuz, fil jabati yajuz, iddigharuha lisababi biniyatin salihah yajuzun, amma fil qalbi fala yajuzu wuqufuha 'alal babil yajuz, amma dukhuluha ila wara'il babi wala karamata lak. Berarti dunia berada dalam tangan, harus dibolehkan, tidak dilarang. Dunia berada dalam saku pun harus, dan penyimpanannya dengan sebab niat yang baik juga harus. Adapun dunia, yakni bertapak di hati, maka tidak harus. Oh ni, hati asyik dunia aja, dunia aja. Ni. Dia tak? Hubbu dunia terus. Jadi kita tak mau gitu. Nah. Jadi berhentilah, ya, berhentilah dengan dunia yang ditipu pada hatimu, sementara masuknya dunia melampaui ke belakang pintu hatimu, maka tidak harus. Maka keadaan itu tiada kemuliaan bagimu. Al-fatahir ribadi wal baidur riham. Maknanya, jentikkanlah pertama pada tahun 1116 Hijrah berlaku percetakan di Maktabul Hayat. Apa dia? Dengan keterangan yang mengerti dan faham bahwasanya Allah SWT tidak melarang menuntut dunia secara mutlak, tetapi ia melarang mengutamakan dunia, itu saja. Ulama tasawuf mengatakan dalam kitab ini tidak melarang kita mencari dunia. Kita perlu ada rumah, betul tak? Perlu ada kenderaan, perlu ada keluarga, ya, perlu ada simpanan, itu semua perlu. Tak ada rumah macam mana? Anak nak duduk mana? Isteri nak duduk mana? Itu semua perlu. Ini dunia. Nah, perlu ada nafkah, tanggungjawab sebagai ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Perlu semua. Tetapi janganlah sampai menuntut dunia itu, ya, sehingga menamatkan tentang ukhrawi, akhirat tak peduli langsung. Sembahyang berjemaah pun tak nak, balaslah, aku letih lah. Tapi untuk masih letih, tapi untuk bersantai di gerai makan tak letih pula, Allah alam. Bukan di sini, tempat lain. Betul tuan-tuan, kadang-kadang ni tak faham, ya. Jadi melarang ni. Keinginan cinta berahi, tamak luba terhadapnya hinggalah menjadikan seorang itu kikir, kedekut, ya, lupa daratan, ya, terpesona dengan kemewahan dunia sampai pun ini berlaku ni banyak. Ini sebab dalam kitab ini ulama, ya, Al-Imam Ghazali memberi saranan kepada kita. Diceritakan dalam firman Allah dalam surah, yaitu surah Al-Ma, ya, An-Nazirat, ya, An-Nazi'at, ayat 38-39. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka ada pun orang yang melampaui batas dan dia melebih utamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat kediaman dia. Tengok, kita khawatir itulah ada. Maka dinyatakan lagi oleh Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 200,
Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka ada di antara manusia orang yang berdoa, yakni dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Orang itu diberikan kebaikan di dunia dan tidaklah bagi mendapat sedikit pun kebahagiaan, ya, kebaikan di akhirat. Sebab itu doa kita sesuai, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak dua-dua. Apa sebabnya boleh dapat dua-dua? Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Masa hidup sentiasa buat kebaikan, empak duit, yalah, derma, yalah, bagi kebajikan kepada orang lain, ya. Wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Supaya kita ini tidak dipersoalkan. Apa kau tak tolong dia? Itu saudara Islam kamu juga. Ini berlaku sekarang ni, tengok. Ya. Contohnya berlaku ni pada tahun 60-an berlaku dah. Palestin tu dijajah oleh Israel, Bani Israel. Bani Israel ini dia kuat berpahaman kepada, ya, sedangkan dalam Al-Quran dah ada lah. Dia tak setuju apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW di Bani Israel. Sebab itu dalam Al-Quran dah ada dah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Hendaklah kamu percaya setelahnya Taurat, Injil, Zabur. Terimalah Al-Quran itu lebih baik pada kamu. Tapi Bani Israel ni tak nak. Dia tak nak. Ini berlaku, ya. Ramai di antara minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Mereka tak mau terima. Ini di Bani Israel. Sebab itu dia mencari kekalahan ini berpunca dari apa asbab. Macam mana Israel boleh tahun 60-an boleh menduduki Palestin? Punca daripada isteri Yasir Arafat, orang kaum Yahudi. Itu kerabat-kerabatnya. Itulah puncanya ada. Apa pun mesti ada puncanya. Kenapa Nabi Lot isterinya tak diterima untuk masuk? Kerana dia puncanya pada isteri mengkhabarkan ketika Nabi Lot didatangi oleh dua malaikat, isteri yang mengkhabarkan kepada orang-orang, ya, kaumnya bahawa Lot ada lelaki yang kacak, padahal tu malaikat, tapi isteri buat fitnah. Fitnah lah punya pasal. Ini berlaku kepada isteri Nabi Lot sendiri. Ini satu bukti. Sebab apa yang ada dalam Quran, pengajaran-pengajaran untuk supaya kita ambil iktibar. Ya, ini berlaku. Baik. Jadi kita kena memelihara. Di antara mereka orang-orang yang mendoakan dengan berkata, wahai Tuhan kami, ya tak? Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini dikehendaki oleh kita. Dan peliharalah kami daripada azab api, siksaan neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian ganjaran baik daripada mereka yang berusaha dan yang maha cipta, hisab daripada Allah Ta'ala. Itu sebab kita doa. Rasulullah kata ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otak segala ibadah. Kita kena memanfaatkan. Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dia kata bahawa dunia itu adalah ladang untuk dapat dipetik hasilnya di akhirat nanti. Ni datang ke surau, dakwah itu kita apa? Datang surau duduk dengan ilmu, ya. Dakwah itu kita. Itu semua dicatat oleh para malaikat. Sebab kita ada kiraman katibin, kanan kiri kita ada sentiasa malaikat, raqib dan atid. Itu sahaja hidupkan dunia. Dia di alam barzah kita juga ada kiraman katibin, iaitu mungkar dan nakir. Semua menjadi saksi untuk kita, tuan-tuan. Itulah kita sama-sama, ya, mencari, meraih keuntungan untuk akhirat. Ya, walau melakukan dunia tapi meraih untuk yang di dunia ini boleh ditukar menjadi akhirat andainya ianya dibelanjakan untuk jalan taat seperti berzakat. Itu dapat pahala.
susah payah keluarkan duit. Ini bukan bagian aku ni. Ini bagian orang yang berhak. Keluarkan. Jangan ketekut. Aku cari duit, dia senang-senang nak minta duit. Oh, tak boleh. Itu umpang aja. Berderma, mendirikan masjid, mengadakan sekolah, membuat hospital dan rumah anak-anak yatim, membiayai bantuan beasiswa pelajaran. Betul. Kalau kita dengar kawan kita anaknya belajar, dia susah payah cari duit, apa salahnya impak sikit untuk dia, tak? Bantu dia. Inilah sedikit yang dapat boleh saya bagi. Betul. Siapa nak tolong? Saudara Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Tak? Kita bantu. Kalau kita ni bagi bantu kepada orang, kita bagi 200, Allah akan bagi kita 400, tuan-tuan. Allah ada je rezeki. Allah. Betul, tuan-tuan. Kita kena yakin. Sebab itu rezeki ni, wa min haitsu la ahtasib rizqan halalan thayyiban mubarakan fi la yakuna min khalqika ala fihi minna waj'al yadayya 'alayya bil 'ata wa la taj'al yadayya subla bil isti'ta bi rahmatika ya arhamar rahim. Semua daripada kasih sayang Allah Taala. Ini Allah payah sangat. Nak keluar duit berkira sangat Allah. Jadi keperluan. Kadang-kadang ada orang datang nak benda, tapi tengoklah sekarang ni kadang-kadang derma tapi betul ke tak betul, selidik betul, tak? Selidik betul. Tapi kalau dia betul, sahih, ada surat boleh dibuat, betul. Sebab itu kita dah pasti. Kalau betul sahih, tak apa, dia derma, ya tak? Tapi kalau tak sahih, nampak surat dari mana ni? Cap tahun berapa? Ada. Ni. Rupanya cap tahun 2022. Dah masuk dah. Kita pun percaya. Justru itu setiap Muslim mesti menuntut dunia, kerana mereka telah diutus oleh Allah Ta'ala serta memerintah padanya dengan adil, seksama, melaksanakan hukum-hukum Allah selaras dengan firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, yakni Allah, menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Sebab kita kena terima khalifah siapa sekarang. Jangan kita terikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Jadi kita tak sahih. Benda yang tak sahih jangan kita ikut-ikut. Bahaya kita. Sebab kita ikut-ikut, kita kena laknat Allah Ta'ala. Wal'uzubillah. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa laqad katabna fi zubur min ba'di zuk annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, tuliskan dalam Zabur, yakni kitab Zabur, kitab yang kami turunkan sesudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang baik-baik. Betul, insya-Allah, ya tak? Dicuba macam-macam ya, kadang-kadang sian. Kita rasa susah, betul. Tapi orang yang berjuang jihad fisabilillah, dia dah rasa surga ada pada dia. Tengok. Tak, baru bila tengok gambar baru-baru ni, ya Allah, berapa anak-anak Palestin yang mati. Kalau tak percaya, tuan pergilah ke Palestin, nak bela anak dia, aku nak bawa, tak bagi, tobat lahum nak bagi. Dia tahu anak aku mati ni syahid, tentu surga. Ya, penduduk Malaysia ni belum tentu lagi, dia kata. Walaupun hidup, dia begitu jiwa dia, jihad. Dia tak takut mati. Kita ni takut mati, sebut mati pun takut. Ya tak? Sebab dia kita. Sebab tu orang yang jihad fisabilillah, dia tak takut mati. Ya. Mati itu pasti. Ya. Tapi kemanfaatan sebelah mati. Dia. Oleh itu, kita umat Islam adalah berkewajipan membentuk dirinya menjadi ummah atau hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh, yang berusaha dengan gigih dan bijaksana untuk melayakkan diri menjadi kuasa besar dunia yang mutlak.
khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, agar keadaan mereka tidak terjadi sebagaimana sekarang dipandang rendah, hina, diperbodoh-bodohkan, diperkuda, dianiayai, digoyang, dibunuh, disembelih, diseksa, diperkosa, dituduh ganas dan dilihat sahaja kepada mata dunia yang sedang berlaku pada umat Islam di Palestin. Ada itu ulama ni kata, umat Islam di Palestin. Itu sebagai contoh. Ya, dihina-dina. Dan yang ada telah berlaku kepada umat Islam di Sunantara, di Bunia dan sebagainya. Ya, berlaku. Semua adalah hasutan daripada kepahaman, pahaman. Ya tak? Ini berlaku di Syria. Sahabat saya kalau balik Yaman, punya susah nak balik Yaman. Balik sini senang sikit, tapi anak isteri ada kat sana, terpaksa juga balik. Nak balik tu, ya Allah, nak minta kebenaran tu berbulan-bulan baru dapat. Ya, kesian dia. Ya tak? Dah berapa tahun? Dah 5 tahun kali besar, balik-balik sana anaknya semua dah besar-besar. Itu Yaman. Itu kepahaman, ya, daripada kepahaman yang menyebabkan, ya, iktikad ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah ni tertindas di Yaman. Ada kepahaman ni Wahabi dengan Syiah banyak. Betul? Ya, katakan dia boleh membunuh darah ahli sunnah ini adalah elok. Siapa boleh membunuh? Allah Rabbi, hebat kita ni, jaga ni ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah kita khawatir terjadi negara kita, ya, insya-Allah dengan pegangan tu. Jadi setakat itu perkongsian kita, muhasabah dan ikhtilah kita supaya meletakkan diri kita dengan pegangan yang kuat. Jadi setakat itu yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Ada persoalan? Tak ada.